Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karbiyin wal awliya wal ulama'i illahi as-salihin wa ila arwahi jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat shallallahu lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا مفتوح العارف كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ربي يسر ولا تعسر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعليك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ بك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala pada malam yang mulia dan bahagia ini dapat sama-sama kita bertemu dan berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa merahmati, memberkati, meridai, memudahkan serta menunaikan segala hajat kita, sama ada hajat duniawi lebih-lebih dengan hajat ukhrawi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, insyaAllah malam ini kita akan ambil muka surat 144 ya. Siapa yang ada kitab, kita akan ambil muka surat 144 ayat yang ke-77. Muka surat 144 ayat yang ke-177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. صدق الله العظيم. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kamu dari berperang dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita meneruskan perbincangan dan perbicaraan kita berkaitan dengan ayat yang ke-77 ni, ana ingin membuat sedikit pembetulan. Dalam pertemuan kita tahun lalu lah, bulan 12 akhir, kita bulan 12 hari itu, pertemuan akhir kita ialah bulan 12 hari itu. Pertemuan akhir kita dulu ana ada menceritakan berkaitan dengan Islam Khalid bin Walid. Dan dalam kuliah hari itu ana ada sebut bahawasanya Khalid bin Walid masuk Islam setelah Fathu Mekah. Kalau ada sahabat-sahabat yang masih ingat lagi, dan mungkin sahabat kita akhir kita pun ada rakam kuliah ataupun tazkirah ana bulan lepas, bulan 12 tu, anda mengatakan bahawasanya Khalid ibn Walid masuk Islam setelah Fathu Mekah. Sebenarnya Khalid ibn Walid masuk Islam, Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu masuk Islam ialah ketika Nabi menunaikan umrah qada. Ialah pada tahun yang ke-7 kalau tak silap, pada tahun yang ke-7 Nabi menunaikan umrah qada.
Di mana sebelum tu Nabi datang untuk buat umrah, tetapi tidak dibenarkan oleh kafir Quraisy untuk memasuki Mekah. Maka berlakulah perjanjian Hudaybiyah. Dan Nabi SAW perintah sahabat-sahabat supaya tahlul, kerana mereka dihalang untuk memasuki Mekah dan mereka dihalang untuk menunaikan umrah masa tu. Dan ketika itu kalau kita baca dalam sirah, Khalid bin Walid sedang menanti peluang untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menanti peluang untuk menyerang umat Islam ketika mereka sembahyang zuhur. Tetapi dia tak sempat nak serang sahabat Rasul dan para sahabat ketika sembahyang zuhur. Dia tunggu sembahyang asar. Bila sembahyang asar, lalu Allah Taala turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerintah Nabi sembahyang khauf, salatul khauf. Jadi di situ dah terdetik dalam hati Khalid bin Walid bahwasanya agama Muhammad adalah merupakan agama yang betul, agama yang benar. Tapi masa itu dia belum masuk Islam lagi. Akhirnya bila Rasulullah datang untuk menunaikan umrah qadha pada tahun yang selepas pada itu, tahun yang selepas itu Rasulullah datang untuk menunaikan umrah qadha. Setelah selesai Nabi menunaikan umrah dan Nabi berkahwin dengan Maimunah. Nabi berkahwin dengan Maimunah radhiyallahu anha, dan Maimunah radhiyallahu anha adalah merupakan isteri yang terakhir yang dikahwini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia hidup setelah kewafatan Nabi SAW lebih kurang 53 tahun lebih kurang, panjang umur dia. Dan Maimunah radhiyallahu anha ialah ummuna, ibu kita, mak kita. Dia hidup setelah kewafatan Nabi lebih kurang 50 tahun lebih. Ini adalah apa yang berlaku setelah Nabi menunaikan umrah qadha. Setelah selesai Nabi tunaikan umrah, Nabi berkahwin, Nabi pun nak bertolak. Sebelum Nabi nak bertolak, lalu Nabi tanya Al-Walid bin Walid bin Mughirah, iaitulah saudara kepada Khalid bin Walid. Saudara kepada Khalid bin Walid, nama dia ialah Al-Walid bin Al-Walid. Kita jarang orang Melayu pun nama Muhammad bin Muhammad, kan? Jarang kita. Tapi orang Arab biasa. Macam kita dengar nama Imam Syafi'i, imam kita rahimahullah ta'ala, nama dia ialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Al-Walid bin Mughirah bin Syu'bah Al-Makhzumi Al-Qurashi Al-Makki, ialah seorang sahabat muhajirin. Dia masuk Islam lebih awal daripada Khalid bin Walid. Jadi sebelum Nabi bertolak balik ke Madinah, lalu Nabi cari Khalid. Mana Khalid ni? Tak nampak rupa. Mana dia ni? Sebab masa Nabi masuk ke kota Mekah lengang. Kerana dalam perjanjian, bila Nabi masuk ke Mekah, tidak ada siapa pun yang berhak untuk menghalang Nabi untuk menunaikan umrah. Sebab ini dalam perjanjian antara Rasulullah dengan wakil daripada Quraisy masa perjanjian Hudaybiyah tu. Jadi bila Nabi tengok tak nampak Khalid, lalu Nabi tanya kepada Al-Walid bin Walid, ialah saudara kepada Khalid bin Walid. Dia tanya, mana Khalid? Aina Khalid? Lalu saudara dia kata apa? Ya'ti bihi ilaika. Allah pasti akan hantar Khalid kepada kamu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, inni la ahsabu anna Khalid lahu aqlun la yaquduhu illa ilal khair, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Rasulullah kata, aku tahu bahawasanya Khalid ini seorang yang bijak, seorang yang cerdik, seorang yang berakal, dan kebijaksanaan yang dia ada, akal yang dia ada tidak akan mendorong dia melainkan kepada kebaikan. Maka Al-Walid bin Walid ni dia seronok dengar ucapan Rasulullah. Lalu dia pun cari juga, cari Khalid, tak jumpa. Daripada nak bertolak balik ke Madinah dah, dia cari tak jumpa. Akhirnya dia tulis pucuk surat kepada Khalid bin Walid, menceritakan tentang apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia serah surat itu kepada seseorang yang boleh menyampaikan surat itu kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ajma'in. Bila Khalid dapat surat itu dan Khalid baca, dan Khalid terdetik ataupun terkesan dengan ucapan Rasulullah, innahu rajulun aqilun, dia adalah seorang yang bijak, seorang yang berakal, bahwasanya kebijaksanaan dia, akal dia la yaquduhu illa ilal khair,
tidak akan mendorong dia, tidak akan bawa dia melainkan kepada kebaikan. Lalu terdetik dalam hati Khalid nak masuk Islam. Bila terdetik dalam hati dia nak masuk Islam, maka sekarang ni dia nak pergi Madinah. Nak masuk Islam, pergi Madinah. Lalu dia cari siapa kawan dia, siapa yang akan bersama dengan dia untuk pergi ke Madinah untuk memeluk agama Islam. Maka sebab itulah ulama sirah mengatakan bahawasanya kawan ni adalah merupakan suatu benda yang penting. Kawan ni adalah merupakan benda yang penting dalam kehidupan kita. Nak jadi baik pun kerana kawan, nak jadi tak baik pun kerana kawan. Nak berjaya pun kerana kawan, nak tak berjaya pun kerana kawan. Jadi Khalid ni cari, akhirnya dia jumpa seorang kawan dia. Jumpa kawan dia. Dia kata, aku ni nak masuk Islam, nak pergi Madinah bertemu dengan Muhammad. Kerana aku yakin dan percaya bahawasanya agama Islam ni adalah agama yang benar. Dan diceritakan sebelum Khalid buat keputusan untuk masuk Islam, Khalid bermimpi. Dia bermimpi berada di tempat yang banyak binatang buas, berada di tempat yang mengancam nyawa dia. Akhirnya dia dibawa ke satu tempat yang luas, tempat yang cantik, tempat yang indah. Bila dia sedar dalam mimpi dia, lalu dia cari siapa yang boleh takwil mimpi dia. Akhirnya dia bertemu dengan seorang yang boleh takwil mimpi dia. Orang tu kata, wahai Khalid, apa yang aku tahu bahawasanya kamu akan meninggalkan agama kamu dan kamu akan masuk ke agama yang lain atau ke dalam agama yang lain. Maka Khalid dah yakinlah bahawasanya agama yang lain yang dimasukkan itu ialah agama Islam. Dia pun siap sedia untuk pergi jumpa Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam. Cuma dia nak cari kawan. Dia pun bertemu dengan seorang kawan dia. Dia pun cerita hasrat dia nak pergi ke Madinah untuk bertemu Nabi SAW dan masuk Islam. Lalu kawan dia kata, wahai Khalid, sekiranya semua orang Arab masuk Islam, semua orang Quraisy masuk Islam, hanya seorang lelaki je tak masuk Islam, maka lelaki yang tak masuk Islam tu ialah aku tu, dia kata. Wah, dahsyat. Mana keras betul dia. Masya Allah. Walaupun semua orang masuk Islam, melainkan seorang lelaki tak masuk Islam, maka lelaki yang tak masuk Islam tu ialah aku, dia kata. Khalid kata, tak apalah, tak idilah ja'an. Dia pun cari pula, cari jumpa dengan Akrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Jumpa Akrimah. Dia tahu Akrimah, aku ni bercadang nak pergi Madinah, nak masuk Islam. Aku dah tengok agama Islam semakin berkembang, agama Islam semakin diterima oleh masyarakat. Dan kita ni terlalu degil, terlalu ketegak, dan kita ni orang kata tak boleh berunding langsung, keras sangat. Lalu Akrimah kata apa? Radhiyallahu anhu. Akrimah kata, aslamu wa huwa qatala abi. Takkan aku nak masuk Islam sedangkan dia pernah bunuh ayahku. Ingat tak Abu Jahal mati masa perang Badar. Abu Jahal iaitu ayah kepada Akrimah, mati di dalam peperangan Badar. Rasul sallallahu alaihi wasallam punya nak jaga hati Akrimah ni setelah dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, Rasulullah tak pernah sebut benda yang tak baik berkaitan dengan ayah dia. Masya Allah, hebat. Kita ni kadang-kadang kawan-kawan berperli ke duk cerita kisah dulu-dulu kan. Dia nak bergaduh, dia bukan payah sebut cerita dulu. Bergaduh balik kan. Tapi Rasulullah nak jaga ni hubungan, nak jaga hubungan ni. Diceritakan bahawasanya Rasulullah tak pernah sebut benda-benda yang tak baik berkaitan dengan ayah kepada Akrimah, walaupun benda ni diketahui ramai. Orang semua tahu kisah Abu Jahal ni, sehingga dia digelar Abu Jahal, sedangkan dia ni orang cerdik, orang bijak. Tapi dengan kecerdikan dan kebijaksanaan yang Allah Ta'ala bagi, tidak membantu dia untuk dia cari kebenaran, untuk dia memeluk agama Islam. Tak boleh juga. Akhirnya dia bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Talhah, bertemu dengan Uthman bin Talhah bin Ubaidillah. Uthman bin Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah, dia pegang kunci Kaabah, ayah kepada Uthman. Uthman bin Talhah, Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ni kerja dia ialah pegang kunci Kaabah. Sebab di kalangan Quraisy ni mereka dah bahagi-bahagi dah. Kawan ni tugas dia ialah sediakan
makanan untuk orang haji, orang umrah, makan minum disediakan oleh Quraisy. Bani Hashim, Bani Muttalib. Bani Makhzum maka ditaklifkan, maka dipertanggungjawabkan dalam urusan ketenteraan. Sebab Khalid bin Walid ini dia hebat dalam tentera. Dia boleh berperang di atas kuda, dia boleh perang di atas unta, dia boleh perang di tanah rata, dia boleh berperang dalam ayak, dia boleh perang atas bukit. Hebat. Diceritakan dalam kitab, tinggi Khalid bin Walid ini 2 meter ataupun 2 meter lebih tinggi dia. Masya Allah. Badan sasa hebat. Dan dia adalah orang pertama di kalangan orang Arab yang menggunakan 2 pedang. Dia adalah orang yang pertama di kalangan orang Arab yang menggunakan 2 pedang ketika berperang. Kemudian diikuti oleh orang lain. Dan ketika Nabi SAW masuk ke kota Mekah, hari Fathu Mekah, 2 pedang dipegang oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan masa tu pegang 2 pedang kat masa tu, nak bunuh Nabi SAW. Jadi kalau kita baca kisah Khalid ni, Masya Allah, radhiyallahu anhu ajma'in. Akhirnya Khalid cari jumpa dengan Uthman bin Talha bin Ubaidillah. Ayah dia tukang pegang kunci Kaabah. Bila kita cerita tentang Talha bin Ubaidillah, bagaimana dia dimalukan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan panjanglah kisah, dan insya-Allah bila kita cerita insya-Allah. Lalu Uthman bertemu dengan Khalid, Khalid bertemu dengan Uthman. Khalid kata, "Wah Uthman, aku ni cadang nak pergi Madinah, nak jumpa Muhammad, nak memeluk agama Islam, nak memeluk agama Islam." Lalu Uthman kata, aku pun cadang macam tu juga. Aku pun bercadang macam tu juga, nak pergi Madinah dan nak masuk Islam. Khalid kata, okey, kita dah ada 2 orang dah. Dia pun cari lagi, akhirnya jumpa dengan Amr bin As radhiyallahu anhu ajma'in. Amr bin As ni orang bijak, orang cerdik. Disebut oleh Sayyidina Umar sebagai Dahyatul Arab. Orang yang bijak, orang yang cerdik. Kita kata kira orang yang otak dia tu Masya Allah cepat. Hebatnya dia ketika dia bertemu dengan Khalid radhiyallahu anhu, bertemu dengan Uthman bin Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dia dulu tanya, "Hampa nak pergi mana ni?" "Hampa nak pergi mana ni?" Lalu Khalid bin Walid dan Uthman bin Talha kata, "Kami nak pergi Madinah dan nak memeluk agama Islam." Amr bin As kata, aku pun nak pergi juga. Aku pun nak ikut juga, nak pergi juga. Kerana apa? Kerana aku juga bertujuan untuk memeluk agama Islam dan nak pergi Madinah. Akhirnya mereka bertiga pergi Madinah. Sampai di Madinah, ni cerita Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang meriwayatkan hadis ni. Sampai di Madinah, Khalid berdiri di depan Masjid Nabawi. Bila dia tengok saja Rasulullah SAW, lalu dia tunduk muka dia. Kerana apa? Malu. Kerana dia malu. Kerana dia telah bermusuh dengan Rasulullah SAW. Berapa lama dia bermusuh dengan Nabi. Dia telah membunuh sahabat Nabi SAW berapa ramai dalam peperangan Uhud dan peperangan-peperangan yang lain. Lalu Nabi senyum pada dia. Nabi senyum. Dia pun masuk ke dalam masjid, mengiklankan Islam dia. Maka Nabi SAW peluk Khalid bin Walid. Dan Rasulullah SAW berdoa untuk Khalid bin Walid. Rasulullah doa. Dan kalau kita tengok, lepas pada tu Khalid bin Walid tanya Nabi, "Ya Rasulullah, aku ni banyak buat salah ni. Aku bermusuh dengan kamu. Aku bunuh para sahabat kamu. Agak-agak Allah Ta'ala nak ampun tak dosa aku ni?" Lalu Nabi kata, "Ama ta'lamu ya Khalid anna al-Islam yajubbu ma qablah," atau kama qala alaihi wasallam. Tidakkah kamu ketahui wahai Khalid bahwasanya Islam ni menghapuskan benda yang sebelum ni. Bila mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka semua dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh kamu sebelum daripada kamu mengucap syahadah diampuni dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beberapa orang sahabat lain lagi yang bertanya Rasulullah tentang soalan yang sama, dan itulah jawapan yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini di antara sebuah sikit kisah Islamnya Khalid bin Walid. Dan kalau kita tengok taktik peperangan
yang ada pada Khalid bin Walid ini, Masya Allah, dikaji dan dijadikan panduan oleh kebanyakan tentera di dunia ni. Sehingga ada seorang jeneral Pakistan, dia tulis satu kitab yang agak tebal, tulis kitab yang agak tebal berkaitan dengan taktik ketenteraan Khalid ibn Walid, Saifullah Khalid ibn Walid. Okey, itu sebab sikit nak buat pembetulan, buat sedikit pembetulan berkaitan dengan apa yang saya sebut bulan lepas, tahun lepas lah, dah setahun lah. Tahun lepas. Jadi kita tengok firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salah wa atuz zakah. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kamu dari berperang dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Ini adalah di awal Islam. Di awal Islam, ketika Nabi SAW dan para sahabat berada di Mekah, Allah SWT tidak benarkan Nabi dan para sahabat berperang. Kenapa? Di antara hikmahnya ialah kerana Rasul dan para sahabat belum ada kekuatan. Rasul dan sahabat belum ada kekuatan, belum ada pengikut yang ramai, yang membolehkan mereka membalas balik serangan ataupun apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Rasul dan para sahabat. Maka Allah SWT perintah ketika itu, aqimus salah, laksanakanlah sembahyang, laksanakanlah sembahyang, wa atauz zakah, dan tunaikanlah zakat. Ulama kata, kalau kita tengok dalam tafsir ni, bila Allah Ta'ala sebut kata kufu aydiyakum, tahan dulu tangan kamu, kamu tak boleh berperang lagi, jangan berperang lagi, tak dibenarkan kamu berperang lagi, tetapi aqimus salah, tunaikan sembahyang, wa atauz zakah, dan keluarkan zakat. Ulama kata, sebelum kamu bersedia untuk mengorbankan nyawa kamu, sebelum kamu bersedia untuk mengorbankan nyawa kamu, sebab perang ni melibatkan nyawa, melibatkan harta, melibatkan masa, melibatkan tenaga, banyak benda yang kita kata berada di bawah peperangan ni, melibatkan masa, tenaga, nyawa, banyak benda. Jadi sebelum kamu bersedia untuk mengorbankan nyawa kamu, diri kamu, maka kamu cuba korbankan dulu nafsu kamu. Tunaikan semayang. Kalau kamu nak menunaikan semayang pun kamu berat, macam mana kamu nak korbankan nyawa kamu? Kamu nak korbankan masa kamu untuk menunaikan semayang pun tak boleh. Kamu nak korbankan tenaga kamu untuk menunaikan semayang pun tak boleh. Macam mana kamu nak korbankan nyawa kamu? Ini sebahagian daripada penafsiran para ulama mufassirin berkaitan dengan ayat ini. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala kata wa atuz zakah, keluarkan zakat, tunaikan zakat, korbankan harta kamu. Kalau kamu nak korbankan harta pun tak boleh, macam mana kamu nak korbankan nyawa kamu? Sedangkan harta ni boleh cari, nyawa boleh cari. Ada spare part ke nyawa? Kan? Ada kata kita kata kedai yang jual nyawa? Tak ada. Tapi kalau kita tak ada harta, boleh cari tak? Boleh cari. Berapa ramai kita dengar sahabat yang selai pinggang pergi Madinah, tak ada apa, tapi bila sampai di sana Allah Ta'ala bagi balik rezeki kepada mereka. Allah Ta'ala buka balik peluang untuk mereka mendapatkan harta benda mereka. Tapi nyawa kalau habis. Maka sebab itulah kita pesan pada pemuda kita, pemudi kita, orang muda ni, jaga nyawa kita yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sia-siakan nyawa kita di tempat-tempat yang tak berfaedah. Jangan kita duk rempit, jangan kita duk race mutu lah apalah. Jangan kita terlibat dengan benda-benda yang boleh mengancam nyawa kita. Dengan kita kata minuman keras ke, dengan dadah ke, dengan apa jua benda yang boleh mengancam nyawa kita, kita elakkan.
Kerana benda yang sangat bernilai yang ada pada kita, yang zahir yang kita boleh nampak ialah nyawa kita. Maka gunakanlah nyawa yang Allah Ta'ala bagi ni untuk agama Allah. Guna nyawa yang ada ni untuk bantu dan tolong agama Allah. Jangan kita sia-siakan benda ni, sebab tidak ada penggantinya. Kalau sekiranya seseorang tu mensia-siakan nyawa dia, tak ada ganti. Mungkin kalau patah tangan, putus tangan, boleh pakai tangan palsu. Putus kaki boleh guna, ganti kaki palsu. Tapi kalau hilang nyawa, nak ganti dengan apa? Maka sebab itulah apa yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita, kita guna sebaik mungkin. Kita guna untuk bantu dan tolong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta dan arahkan para sahabat di awal Islam supaya mereka korbankan dua ni dulu. Yang pertama, korbankan masa kamu untuk menunaikan semayang, korbankan tenaga kamu untuk menunaikan semayang, korbankan harta benda kamu, nak buktikan bahawasanya kamu patuh, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kamu dah bersedia dah kamu boleh korban masa kamu, korban tenaga kamu, korban harta benda kamu, maka barulah kamu bersedia untuk mengorbankan nyawa kamu demi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat yang ada di Mekah ni, oleh kerana mereka disiksa, dizalimi, maka sebahagian daripada mereka ni rasa macam kena tuntut bela. Maka timbul semangat nak lawan balik. Tapi Rasulullah kata, Allah Ta'ala perintah kepada dia supaya kufu aidiakum, tahan dulu, tunggu dulu, belum masa dia lagi. Falamma kutiba alaihimul qital, kemudian setelah mereka diwajibkan berperang, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khasyah. Kemudian setelah mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba segolongan daripada mereka takut kepada manusia sama seperti takut mereka kepada Allah, atau lebih takut lagi. Ini yang berlaku. Masa Allah Ta'ala tak perwajibkan perang, minta. Kita juga baca kisah Bani Israel. Kisah Bani Israel, mereka datang minta kepada Nabi mereka untuk berperang. Tapi bila Allah Ta'ala lantik Talut menjadi kepala tentera atau menjadi kepimpinan mereka, akhirnya mereka tak bersedia untuk berperang. Jadi sebab itulah kita kena ingat, dalam berjuang untuk menegakkan agama Allah, ianya tidak hanya bergantung kepada semangat. Sebab semangat ni dia boleh naik, dia boleh turun. Kita dalam nak melaksanakan amal ibadah ni, jangan bergantung kepada semangat. Sebab itulah kita tengok ramai orang semangat bulan Ramadan. Macam-macam amalan dia buat bulan Ramadan. Baca Quran habis 30 juzuk dalam bulan Ramadan. Tapi bila habis Ramadan, habis. Sadaqallahul azim tu kita tutup terus. Surau tak nampak, masjid tak nampak, apa pun tak nampak dah. Maka sebab itulah Nabi kata, khairul a'mal adwamuha wa in qalla, atau kama qala alaihi wasallam. Amalan yang terbaik ialah benda yang kita buat secara berterusan, walaupun ianya sedikit. Tapi bila kita buat benda tu berterusan, maka akan berganda ganjaran dan balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau kita buat banyak, lepas tu tahun depan buat pula, tak ada apa. Ramadan ni pulun, Masya Allah. Bila nak buat pula, tunggu Ramadan tahun depan. Tu pun kalau panjang umur. Kalau tak ada umur, habis, rugi kita. Maka sebab itulah tak salah kita nak kita kata apa, pulun ataupun kita nak buat ibadah sebanyak yang boleh dalam bulan Ramadan. Tak salah. Tapi biar benda tu orang kata apa, berterusan. Biar benda tu berterusan. Kalau kita semangat bersedekah dalam bulan Ramadan, maka semangat tu kita kena bawa juga di luar Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan kita semangat qiyamul lail,
Maka di luar Ramadan bawa juga semangat tu untuk kita qiyamul lail. Dalam bulan Ramadan kita semangat baca Quran, maka kita bawa semangat tu untuk kita terus buat walaupun di luar Ramadan. Jangan semangat kita tu tinggal dalam bulan Ramadan. Yang disebut oleh ulama, ada di kalangan manusia ni yang disebut sebagai lebay Ramadan. Kalau dulu orang tua-tua kata apa, lebay maghrib. Maghrib dia ada, zuhur tak ada, asar tak ada, isya tak ada, subuh lagi tak ada. Maghrib Masya Allah ada, Alhamdulillah, syukur, maka dapatlah gelaran lebay maghrib. Kita jangan sampai digelar oleh Allah sebagai lebay Ramadan. Kan? Bulan Ramadan Masya Allah penuh surau, penuh masjid, tak celui, seolah-olah macam nak kena tambah sebiji lagi masjid. Semangatnya orang. Tapi bila masuk pusingan yang kedua, 10 malam yang pertama tu nampak macam okey. Masuk 10 malam yang kedua dah mula surut. Masuk 10 malam yang ketiga, Masya Allah, tinggal berapa saf ya. Sedangkan kemuncak Ramadan ialah 10 malam yang akhir. Kemuncak Ramadan ialah 10 malam yang akhir. Di dalam tu ada Lailatul Qadar, ada maghfirah, pengampunan, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Memang sepanjang malam tu ada maghfirah, ada rahmah, ada kasih sayang Allah. Tapi 10 malam yang terakhir tu digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya dalam malam Lailatul Qadar. Tapi bila masuk 10 malam yang akhir, dah mula melorai dah. Dah mula kurang dah orang di surau, di masjid. Maka sebab itulah kita cuba korbankan masa kita, korbankan tenaga kita, korbankan perasaan kita yang nak duduk di rumah saja. Kita datang ke surau, datang ke masjid, datang ke majlis-majlis ilmu, duduk untuk kita menambahkan lagi berat timbangan amalan soleh kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini, bila diwajibkan mereka berperang, tiba-tiba ada di kalangan mereka yang takut kepada manusia, mengatasi takut mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun lebih dahsyat lagi. Ini disebut oleh ulama mufassirin di kalangan orang munafiqin. Di kalangan orang munafiqin, ketika mula-mula nak pergi perang tu semangat, tapi sampai di tengah jalan patah balik. Berlaku dalam peperangan Badar dan berlaku juga dalam peperangan Uhud. Sehingga mereka mengatakan kalau sekiranya orang yang mati, sahabat-sahabat yang syahid tu tak keluar perang, sudah pasti mereka akan hidup sehingga sekarang. Lebih baik duduklah di Madinah, tak payah pergi. Sedangkan mati ni di mana pun kita akan mati. Mati ni di mana pun kita akan mati. Maka sebab itulah kita kena pilih mati yang terbaik. Mati tengah kita buat ibadah, mati ketika kita duduk dalam masjid, mati ketika kita duduk dalam majlis ilmu, mati ketika kita buat amal ibadah, buat kebajikan. Itulah mati yang terbaik, husnul khatimah. Jadi sahabat-sahabat yang ada di Madinah, ada di kalangan mereka yang lemah iman mereka. Ini tafsir yang kedua. Tafsir yang pertama tadi, ulama kata golongan yang berasa takut ni ialah golongan munafiqin. Dan di sana ada ulama mufassirun mengatakan bahawasanya golongan yang rasa takut ni ada juga di kalangan orang mukmin yang lemah iman dia. Siapa tak takut perang ni? Kita tanya diri kita, takut tak perang? Takut. Sebab bila sebut kata perang ni memang dekat dengan mati. Itu je jawapan dia. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, berapa banyak peperangan yang dia masuk, tapi dia tak mati di medan perang. Khalid bin Walid dia kata apa? Aku tidak akan berunduk, aku tak akan gentar, aku tak akan takut walaupun di hadapan aku ada 20,000, 30,000.
100,000, 200,000 orang musyrikin. Kerana sesungguhnya mereka itu mati, aku hidup. Sebab orang yang mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, orang ni adalah orang yang hidup. Orang yang membaca Quran, orang ni adalah orang yang hidup. Allah sebut ruhan min amrina, Allah yang turunkan ruh, Allah yang bagi ruh, Allah yang turunkan Al-Quran, Al-Quran sebagai ruh, Al-Quran sebagai nyawa kita. Maka sebab itulah orang yang tak baca Quran, kata Nabi SAW, orang tu orang mati. Mathalul ladzina yaqra'una al-Quran walladzina lam yaqra'ul Quran kamathalil hayy wal mayyit, atau kama qala alaihi wasallam. Orang yang baca Quran dengan orang yang tak baca Quran, kata Nabi SAW, perbandingannya seolah yang hidup dan mati. Orang yang baca Quran, orang tu orang hidup. Orang yang tak baca Quran, orang tu orang mati, kata Nabi SAW. Kita nak pilih yang mana? Kita nak pilih yang mana? Tanya iman kita. Orang yang beriman, dia akan pilih hidup. Kerana hidup tu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah dia pilih untuk membaca Al-Quran. Pilih untuk bersama dengan Al-Quran. Tapi kalau ada di kalangan orang Islam yang tak baca Quran, orang tu dikatakan oleh Nabi SAW seolah-olah dia orang yang mati. Rugi kita. Kita kalau dapat surat daripada Sultan, contoh ini contoh. Dapat surat daripada Sultan tak surat, ke hadapan Ibrahim, contoh, beta doakan semoga kamu berada dalam keadaan sihat walafiat, contoh. Agak-agak apa perasaan saya agak-agak. Wih, Masya Allah, tempek surat tu di dinding. Baca mata lah, tengok ni ada surat ni, tengok ni. Kan? Tunjuk mata lah. Al-Quran itu risalah daripada Allah, surat daripada Allah. Pasal apa kita abaikan itu saja? Pasal apa? Surat manusia ni bukan ada nilai apa pun, tak ada apa nilai pun, cuma boleh seronok itu je. Tapi surat daripada Allah melayakkan kita dapat rahmat Allah. Surat daripada Allah melayakkan kita dapat syafaat di hari akhirat nanti. Surat daripada Allah melayakkan kita diberi pelepasan, diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pasal apa orang rasa tak seronok baca surat daripada Allah berbanding dengan baca surat yang ditulis oleh manusia? Dia seronok lagi baca WhatsApp, dia seronok lagi baca di Facebook. Oh, habis masa di situ je, habis berjam-jam di situ je. Tapi bila ambil Quran, baca Quran satu muka, dia rasa macam Masya Allah. Kita kena ubah benda ni. Bila kita baca Quran, kita rasa berat, kita rasa tak bersemangat, kita rasa tak larat, maka yakinlah bahwasanya hati kita tu ada penyakit. Hati kita ada karat. Maka kita perlu usaha ikhtiar, cari jalan bagaimana kita boleh ubati penyakit ini. Bagaimana kita boleh buang karat-karat yang ada dalam hati kita. Wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital. Lalu mereka berkata apa? Wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan kami berperang? Dulu hampa minta. Dulu masa Allah Ta'ala tak bagi, hampa minta. Bila nak perang ni? Bila nak boleh balas balik ni? Tapi bila Allah Ta'ala perwajibkan mereka perang, lalu mereka kata rabbana lima katabta alaina al-qital. Pasal apalah kamu ni wajibkan kami berperang? Laula akhartana ila ajalin qarib. Mengapa tidak engkau tangguhkan kami berperang hingga ke suatu masa yang hampir? Tangguhlah dulu, tak boleh ke? Bila dah diwajibkan, mula tangguh dulu boleh ke? Ini antara sifat orang munafikin, kata ulama.
Dan ini adalah antara sifat orang mukmin yang lemah iman dia. Sedangkan orang mukmin yang kukuh iman dia, yang kuat iman dia, yang rasikh iman dia, dia akan terima apa saja yang diperwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan terima apa jua yang disuruh, yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita bayang dia. Nabi SAW dalam satu peperangan, sebelum Nabi pergi, Nabi kata siapa-siapa yang ada lebihan sila bawa ke sini. Cuba kita bayang tengok, ada sahabat datang bawa segenggam kurma. Ada sahabat datang bawa sebiji kurma. Cerita bayang tengok. Tu bila baca sirah, ya Allah, hebat sahabat ni. Hebat. Kita lah, saya lah. Kalau takat ada lebih buah moktan 3-4 biji tak bawa main masjid dah. Ada lebih durian 2-3 biji tak bawa dah. Tapi sahabat-sahabat bila Rasulullah kata siapa yang ada lebihan sila bawa ke sini. Dia kira bagi, semua dah cukup dah untuk orang yang di bawah tanggungan dia. Tiba-tiba ada lebih sebiji ni. Sebiji pun dia bawa. Allahu Akbar. Maka sebab itulah sahabat-sahabat ni masya-Allah tinggi kedudukan mereka di sisi Allah. Kita bodoh kata, ish, pasal apa aku tak lahir zaman Rasulullah? Kalau aku lahir mungkin aku boleh tolong banyak apa? Mungkin belum tentu lagi. Sekarang pun kita tak apa terang mana pun sekarang kan. Tambah kalau dulu silalat jadi penyokong Abu Jahal, Abu Lahab apa. Na'udzubillah min zalik. Maka sebab itulah kita syukur Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan kita sekarang, dan kita cuba buat apa yang boleh kita buat untuk kita mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul, kata oleh Muhammad, Allah Taala perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada mereka, mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka bahwasanya kenikmatan dunia tu hanya sedikit saja, sementara je. Sedap dunia ni sementara je. Sementara ada gigi ya, yang tak ada gigi tak sedap belaka dah. Sedap durian ni masa mula-mula turuh dan tinggal di 3-4 hari tak sedap dah. Sedap ni masa lapar ni. Dan kenyang tak sedap dah. Sebab itulah nikmat syurga ni bukan kita makan kerana lapar. Tapi kita makan tu memang kerana kita nak nikmati benda tu. Maka sebab tu Allah Ta'ala kata, benda yang berkaitan dengan duniawi ni, kesenangan duniawi ni, nikmat duniawi ni sikit je. Wal akhiratu khairun liman ittaqa, kata Allah, sedangkan akhirat itu adalah lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, yang yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala kata wala tuzlamuna fatila, dan sedangkan kamu di sana nanti kamu tidak akan diinayai walaupun sedikit. Walau sekecil mana amalan yang kita buat, Allah pasti akan bagi ganjaran dan balasan kepada kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, nah satulah sekadar yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ini boleh memberi manfaat kepada kita di dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.